الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita akan sambung lagi perbincangan surah Al-Haqqah yang tadi insyaAllah kita telah pun bincangkan blok yang ketiga ni, yang membincangkan perincian tentang nasib dan keadaan di akhirat pada mereka yang telah dua kumpulan yang menjadi objek perbincangan ni. Kumpulan yang menerima ataupun hidup dengan menerima amaran daripada Rasulullah SAW ni dengan benar, dengan betul, dan mereka yang telah mendustakan tentang hari pembalasan ni kan. Kita baca tentang Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. Tadi pagi tadi kita telah baca tentang nasib yang akan menimpa Ashabul Yamin ataupun orang-orang yang akan menerima kitab catatan amalan dia daripada sebelah kanan dia kan, di tangan kanan dia. Ini adalah cara macam mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat kepada mereka yang di akhirat nanti kan, dari pembalasan nanti kan, maka mereka yang mendapat isyarat ini apabila menerima catatan amalan daripada tangan kanan ni, dia akan bergembira kan. Jadi mereka yang menerima catatan amalan daripada tangan kiri, maka yang kita baca malam ni apa yang akan berlaku pada mereka ni kan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan ada pun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya jika kitab ini tidak diberikan kepada aku. Sekarang dijelaskan tentang nasib mereka yang menerima tidak menerima hari pembalasan ni kan, nasib mereka yang mendustakan ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Dijelaskan nasib mereka yang mendustakan hari pembalasan ni kan, yang ditandakan dengan kitab yang diberikan kepada mereka di tangan kiri kan. Jadi ini menjadi penyesalan kepada mereka. Kalau Ashabul Yamin tu, dia kan, seperti mana orang yang menerima keputusan amalan dia, keputusan usaha dia kan, yang terbaik, maka dia suruh semua orang baca kan, minta supaya kan, dibaca kan, ambillah, bacalah kitabku ini kan, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitab ini, kitab aku ini. Jadi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ha itu adalah
seolah-olah macam orang kata alangkah baiknya kan, macam tu kan. Itu yang terjemahan bahasa Arab ni, dia kata seolah-olah macam satu ucapan kegembiraan kan. Ha umqra'u kitabiyah. Maka dia minta semua orang baca kitab dia kan. Tapi orang yang menerima daripada tangan kirinya, dia amat menyesali ni, alangkah baik dia kalau kitab ni tak diberikan kepada aku. Jadi ini membayangkan satu penyesalan kan. Mana-mana manusia yang membiarkan kan hidup dia berjalan dalam keadaan yang tidak biarkan hidup dia berjalan dalam keadaan yang tidak dikawal kan. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW sebut kan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang pintar ni adalah orang yang man dana nafsahu, dia boleh mengawal diri dia kan, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa yang akan datang selepas daripada kematian dia. Jadi orang yang tak mengawal diri dia, biarkan diri dia dan tidak menyediakan apa-apa amalan untuk apa yang akan datang selepas daripada kematian ni, nanti dia akan menyesali kan kelalaian ini kan. Sebab dia rasakan sekejap saja apa yang telah dilalui di dunia ni kan. Kalaulah masa yang sekejap tu dia tidak lepaskan peluang yang kecil tu, peluang yang sekejap tu kan, maka alangkah beruntung dia kalau dia mengambil hirau kan. Kalau dia mengambil hirau apa yang diperingatkan kepada dia di dunia dulu kan. Jadi ini adalah kerugian macam ketika mana semua kita berhadapan dengan keputusan yang tidak baik kan, maka kita akan merasai alangkah baiknya kalau dulu sedikit saja usaha yang aku buat, maka aku akan tidak berakhir dengan keadaan yang macam ni kan. Begitulah keadaan orang yang ashabul shimal ni kan, nanti kan, walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Jadi walam adri ma hisabiyah, adri ni biasanya kan beritahu la adri, aku tidak pasti kan, tidak pasti ma hisabiyah, bagaimanakah akan jadi perhitungan ni kan. Dia sebenarnya terjemahannya lebih tepat dikatakan sehingga aku tidak menyedari apa yang telah tercatat dalam catatan amalanku ini kan. Jadi alangkah baiknya kalau kitab ini tak diberikan kepada aku, sebab dulu aku tidak peduli pun apa yang telah tercatat dalam catatan amalan ini kan. Sebab itu satu perkara yang kita kena faham, bila Al-Quran dia menceritakan tentang perkiraan amalan baik dengan amalan buruk ni, dia menceritakan atau menjelaskan dalam bentuk apa kita kata account kan, account. Sebab dalam bahasa Al-Quran banyak disebut timbangan amalan baik dan amalan jahat. Siapa yang amalan baik dia tu melebihi amalan jahat dia, maka dia akan masuk syurga kan. Jadi kita disuruh supaya mengira-ngira kan, menghitung kan? Walaupun kita tak tahu berapa banyak catatan tu, tapi kita dapat merasai kan, dalam hati kita kan, banyak mana amalan baik dan amalan jahat yang kita lakukan kan. Bagaimana bersungguh-sungguhnya kita kepada amalan baik, bagaimana kita merasa bersungguh-sungguh untuk menyusun kehidupan kita ni mengikut apa yang dikehendaki oleh peringatan Rasul ni kan. Jadi orang-orang yang ashabul shimal ni nanti mereka akan
menyesali kerana mereka tidak memperdulikan apa yang telah tercatat dalam akaun perhitungan ni kan. Walam adri ma hisabiah, sehingga aku tidak sedar, tidak menyadari, tidak memperdulikan kan apa yang telah dicatat di dalam akaun ni kan. Jadi sebab itu kan Allah SWT pun melalui Rasul menceritakan kepada kita, semua ni ada nilai dia kan. Amalan-amalan ni ada nilai. Ada yang nilai dia digandakan, ada yang nilai dia tidak, nilai dia sikit, ada nilai dia banyak kan. Sebab apa? Sebab nak suruh kita kira kan. Kita kira dalam bentuk kita mengira kehidupan dunia kita ni kan. Jadi amalan tu pun nilai dia kita nak kena kira kan. Kalau semayang berjemaah contohnya, dia dapat 27 kali ganda ataupun daripada 17 sampai 27 kali ganda kan. Ada pendapat kata 10 kali ganda, 17, ada 27 kan. Maka ada amalan-amalan yang berganda-ganda, ada amalan yang sedikit saja kan. Sedikit saja tapi gandaan dia amat besar kan. Macam yang diceritakan dalam hadis kan. Hadis yang terakhir dalam sahih kitab Sahih Bukhari ni kan. Amalan sebutan yang ringan pada timbangan, ringan pada lisan, tapi thiqal kan, thiqal berat di dalam pertimbangan mizan kan, iaitu ucapan kan. Subhanallah bihamdi, subhanallah subhanallah bihamdihi kita boleh cek balik kan. Ucapan dia ucapan yang ringan saja di mulut tapi berat dalam timbangan contohnya kan. Itu juga dalam hadis juga disebut kan, afdalul zikr, zikir yang paling besar adalah la ilaha illallah contohnya kan. Itu juga amalan-amalan yang diajar kepada kita yang contohnya siapa yang baca selepas setiap kali sembahyang fardu contohnya kan. Setiap kali sembahyang fardu, lepas habis sembahyang fardu, dia baca amanar rasul, dan juga hadis lain sebutkan tentang ayatul kursi kan. Ayatul kursi ni dia kata pastilah Allah SWT tidak ada yang menghalang dia daripada masuk dalam syurga Allah SWT kan. Itu amalan yang besar lah. Tapi kalau kita tak kira kan, sebab menjadi macam ashabul shimal ni, dia kata sehingga aku tidak menyadari kan. Dia sibuk dengan perkara lain kan, sebab dia tak yakin pun bahawa dia akan bertemu dengan hari yang tak dijangka-jangka ni. Tengok-tengok dia telah sampai kepada hari yang dijanjikan ni kan. Lepas tu dia kata walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak sedar untuk menghitung akaun amalan-amalan ni kan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitaha ni adalah ucapan penyesalan. Kerana bahasa Arab ni dia biasanya ya laitaha, ya laitani kan. Alangkah ruginya, macam itulah kiranya kan. Menyesalnya aku. Ya laitaha, wahai sekiranya kematian itulah kanatil qadiyah kan. Setiap kan, kematian itu menghabiskan, menyudahkan segala sesuatu yang telah aku lalui selama di dunia ni kan. Ini ucapan penyesalan sebab kematian yang menimpa ni dalam keadaan dia tidak menyediakan apa-apa pun untuk menghadapi hari yang telah diperingatkan kepada dia, tapi dia tidak meyakininya dan dia mendustakannya, dia tidak memberi perhatian kepada peringatan kan. Jadi tiba-tiba kematian ni telah menyudahkan segala kesenangan palsu dan juga keseronokan perkara yang melalaikan dia semasa dia hidup dulu kan. Ada yang rasa dia masih muda, ada yang rasa dia lama lagi kan. Tapi Allah SWT tidak meletakkan had kepada siapa sahaja sampai waktu dan ketika dia akan sampai kepada kesudahan dia kan. Dalam hadis disebut juga kan, kematian ni adalah penyudah kepada ada kiamat kepada manusia ni kan.
maksud dia macam tu kan. Jadi sebenarnya selepas daripada kematian ni terus manusia akan mendapat apa yang diceritakan Allah Subhanahu Taala dalam kan, di dalam ayat-ayat Al-Quran ni yang tidak diceritakan di tempat-tempat lain lagi. Sebab nanti kita akan baca surah Ma'arij kan. Allah Subhanahu Taala menyebut tentang masa tu kan. Nilai masa tu yang menipu manusia kan, sebab manusia rasa lama lagi kan, tak lama lagi akan berlaku kematian ni, ataupun lama lagi akan berlaku kiamat ni. Tak berlaku pun lagi pun kan. Tapi Allah kata masa tu adalah perkadaran yang relatif kepada manusia. Sebenarnya masa ni hanya dilalui ketika manusia duduk di atas muka bumi ni. Bila dia mati, dia tak lalui dah masa ni kan. Masa ni tak ada dah kan. Masa ni akan berakhir seperti mana kita kira ni 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi, ni tak ada dah kan. Semuanya akan manusia seolah-olah dia akan terus masuk, dia mati tu, kemudian dia akan bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala ni kan? Diceritakan Allah Subhanahu Taala ni kan. Sebab dalam ayat-ayat lain ada diceritakan tentang ada yang mati dalam surah Yasin contohnya, mati terus dia disambut di syurga kan. Maknanya seolah-olahnya itu perkiraan Allah Subhanahu Taala. Jadi kematian ni sebenarnya dia menyudahi segala sesuatu yang dia di dunia ni dia jangka dia akan lama lagi maksudnya kan. Jadi masa ni sebenarnya tidak sama dalam perkiraan Allah Subhanahu Taala, kadarnya berbeza kan. Sebab dijelaskan hadis tu, bila mati saja, mati ni adalah kiamat bagi manusia kan. Jadi seolah-olah mati tu, maka selepas daripada mati tu dia akan bertemu dengan kiamat kan. Jadi insya-Allah itu di dalam pengetahuan Allah SWT. Kita tak boleh membayangkan bagaimana perkara ni nak berlaku kan. Tapi yang pasti adalah Allah SWT menjanjikan bahawa kita akan berjumpa dengan semua benda ni kan. Ma aghna anni maliyah. Jadi ketika itu barulah dia sedar bahawa sebenarnya harta dia sama sekali tidak berguna bagi dia. Inilah perkara yang dia banggakan masa di dunia tu kan. Harta, pengaruh, kekuasaan adalah perkara yang dia pertahankan sehingga ke penghujung tarikan nafas yang terakhir kan. Dia rasa ini adalah apa yang Allah SWT telah bagi pada dia kan? Jadi hari ketika selepas kematian ni adalah hari untuk meratapi kehilangan segala-galanya daripada tangan mereka ni. Seolah-olahnya baru saja kan, mereka dah ada semua benda di tangan mereka, kemudian Allah SWT tarik dia kan. Kekuasaan yang menyebabkan mereka ni menjadi sombong dan mendustakan hari pembalasan dan juga azab yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana di dunia ni kan. Jadi pada hari itu segala yang mereka miliki tidak dapat lagi mereka gunakan untuk melepaskan diri daripada perbicaraan, daripada pembalasan, hari pembalasan Allah Subhanahu Taala seperti di dunia kan. Di dunia dulu mereka boleh lepas dari segala-galanya, sekarang ni semuanya telah ditamatkan oleh kematian yang datang kepada mereka kan. Dan juga sebab kematian disebut ni, cerita berkaitan dengan kiamat. Jadi sebenarnya kematian manusia tu adalah kiamat dia kan. Sebab bila matinya manusia ni, dia akan bertemu dengan kiamat tu kan, seolah-olahnya begitu kan. Jadi dia kata ma aghna anni maliyah, tidak berguna lagi kan bagi aku hartaku kan. Situ ada saktah kan. Saktah ni cara baca dia kata ma aghni anni maliyah, dia kena tahan nafas kan dalam dua harakat dan sambung halaka anni sultaniyah. Itu cara bacalah, sikit baca kan. Halaka anni sultaniyah, telah hilang daripada aku segala sultaniyah kan, segala kekuasaan. Hari ini dia tak mampu buat apa-apa lagi, segala-galanya telah ditarik daripada dia. Kalau kita ingat cerita ketika mana Saddam Hussein dulu kan, Presiden Iraq, yang amat yakin bahawa dia setiap masa
kekuasaan dia tu pasti akan dapat, sebab banyak kali dia kalah dalam peperangan, kemudian dia naik balik kan. Dia rasa dia akan sentiasa balik kepada kekuasaan dia kan. Tapi kematian ni akan menarik balik semua bentuk kemegahan dan kekuasaan yang ada pada dia kan. Walaupun dia tak percaya perkara itu berlaku, tapi pasti benda tu akan berlaku kan. Sebab tu kita tengok bagaimana kan, diktator dunia kita kan, Saddam Hussein, pemimpin Libya kan, Muammar Gaddafi ni mati ketika orang tangkap dia sedang menyorok di bawah jambatan di tepi jalan kan, jalan highway apa kan. Saddam Hussein pula menyorok dalam lubang dalam tanah kan. Ini adalah semua orang yang ada kekuasaan dulu, itu di dunia kan. Tapi Allah SWT janjikan kepada mereka bahawa pasti bila datang kematian ni kan, penutup kepada segala-galanya ni kan, maka akan hilanglah kekuasaan daripada diri dia kan. Halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh. Dia tak habis kat situ saja kan. Tadi diceritakan tentang orang yang sendiri yang akan menghadapi perkara itu. Kemudian Allah ceritakan pula apa yang akan dilakukan pada dia kan. Setelah semua penyesalan dan juga kesedihan dia ni kan, Allah kata khudhuhu faghulluhu. Allah pun berfirman, tangkaplah dia, ambillah dia. Khudhu ni ambil kan, ambil dia. Khudhuhu faghulluhu, dan rantaikan dia kan, belenggulah kan, rantai dia di leher dia kan. Jadi tangkap dia, kemudian rantai leher dia kan, seret dia, masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thummal jahim salluhu, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala kan. Ini adalah keadaan yang mereka tak jangka akan berlaku pada mereka di mana-mana ketika dalam kehidupan mereka kan. Sebab mereka terlalu tenggelam di dalam apa yang mereka rasai dalam dunia ni kan. Semua yang Allah bagi, kesihatan kan? Kalau ada orang yang Allah bagi sakit, mungkin dia akan ingat, sementara dia di hujung-hujung hayat dia, ketika dia sakit tu, dia rasa kesusahan, dia ingat pada Allah SWT kan. Mungkin sakit tu kadang-kadang dia ada kifarah kan. Tapi orang yang semuanya sempurna kan, ada kekuasaan, ada harta, ada kesihatan, dia tidak mengira apa yang masuk dalam akaun dia kan. Tapi satu hari semua ni akan dihentikan diragut daripada dia. Kemudian Allah kata dahlah dia menyesali diri dia dan keadaan yang amat sedih dan juga takut kan. Takut dan sedih ni perkara yang akan dihadapi oleh manusia selepas dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang beriman dan beramal soleh ni la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada khauf, takut, tidak ada hazan, sedih kan. Tapi orang yang macam ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bentuk ketakutan dan kesedihan yang akan menimpa manusia. Yang bebas daripada ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh ni kan. Yang lain daripada tu dia akan menghadapi ini. Yang tadi dah ceritakan keadaan kesedihan dia dan juga ketakutan dia. Dan benarlah Allah kata thummal jahim salluhu. Kemudian tarik dia daripada belenggu di tengkuk dia tu, masuk, campakkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'aha sab'una dhira'an faslukuhu. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjang kan? Panjangnya adalah 70 hasta, 70 ela kan, 70 hasta kan. Silsilatin zar'aha sab'una zira'an faslukuhu. Semua ni macam seolah-olahnya macam di dunia
selalunya manusia bila baca ni dalam Al-Quran ke, kalau dia tidak beriman dengan betul-betul, dengan percaya betul-betul hari akhirat yang akan datang, dia baca ni seolah-olah macam cerita-cerita yang ada dalam khayalan dia. Sebab tu Allah SWT sebutkan sebagai al-haqqah, kan. Ini adalah perkara yang benar-benar akan berlaku, kan. Dia akan ditarik, tengkuk dia dibelenggu dengan rantai, kemudian ditarik, campak masuk dalam neraka, dan dibelit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta ni, kan. Rantai yang besar panjang. Sebab rantai ni maknanya rantai, bayangan dia macam rantai ni rantai besi lah, yang akan terbakar dalam neraka ni, akan menjadikan dia amat sakit, kan, pedih dengan ni, kan. Siksaan ni, inilah bentuk siksaan yang tidak diceritakan di mana-mana kecuali dalam Al-Quran saja cerita ni, kan. Ada cerita yang detail sebegini, kan, yang manusia tidak akan dapat bayangkan kalau dia tak baca Al-Quran ni. Bukan saja baca sekali, dengar orang cerita sekali, tapi dia baca berulang kali sebagai wirid dia, kan, sebagai peringatan kepada tazkirah, kan, kepada uzunun wa'iyah, kan. Tadi kita baca dalam pagi tadi, kan, Allah sebut tentang peringatan ni adalah peringatan yang sampai ke telinga yang uzunun wa'iyah, kan, telinga yang sedar, kan. Dan kalau kita baca dalam ayat-ayat lain, contohnya surah Al-Humazah, kan, Allah cerita detail lagi, kan, terperinci lagi siksaan yang akan mereka hadapi, kan. Dia akan diikat di tiang yang berat dan dibelenggu dengan rantai yang berat juga, dan mereka akan merasai api dari bahan bakar kekayaan yang mereka banggakan. Harta-harta ni semua, emas semua ni dimasukkan dalam tu. Begitu juga manusia, kan, akan jadi bahan bakar juga, yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan, kan. Semua apa yang menyebabkan mereka mendustakan pembalasan ni akan jadi bahan untuk membakar mereka. Kenapa mereka jadi begini, teruknya begini siksaan ni? Siksaan ni kalau di dunia, siksaan yang hukuman yang tak boleh dibayang. Sebab di dunia ni hukuman paling teruk pun gantung lah, ataupun di rotan dia, kan, dengan rotan yang kuat, kan, di belakang dia sehingga pecah kulit dia, kan. Tapi di akhirat Allah boleh, sebab dalam ayat lain Allah kata Allah akan bakar dia, kemudian kulit dia telah hangus, ganti dengan kulit yang baru pula, supaya dia merasai kesakitan tu. Sebab kalau di dunia dia bunuh 1,000 orang, macam Hitler, kan, berapa ribu orang dia bunuh contohnya, di dunia dia boleh mati sekali ya. Tapi macam mana Allah SWT nak membalas, kan? Jadi di akhirat nanti dia akan dibakar habis hangus sekali kulit dia, ganti lagi, kan. Dia akan merasai kesakitan berjuta-juta kali ni, kan, yang tidak dapat diganti di dunia ni, kan. Jadi Allah SWT akan balas dia sesuai dengan apa yang telah dia buat di bumi. Sebab di bumi ni tak boleh nak balas dia, kan. Paling banyak dia matilah, kan, tapi dia tidak akan lepas daripada tu, kan. Sebab tu bentuk balasan yang macam ni adalah balasan yang manusia yang tak yakin macam ni, dia tidak jangka akan dilakukan kepada dia. Tapi Allah SWT menceritakan pasti Allah akan lakukan tanpa belas kasihan sikit pun, kan. Innahu kana la yu'minuna billah. Innahu kana la yu'minu billah al-azim, kan. Sebab apa? Sebab sesungguhnya dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, kan. Dia tak percaya kepada Allah SWT. Sebab tak percaya kepada Allah ni, maka tidak percayalah dia kepada perkara-perkara yang gaib ni, kan. Jadi sebab perkara yang gaib ni dia datang daripada kepercayaan kepada Allah SWT dulu, kan. Jadi bila tak percaya kepada Allah SWT, dia tak percayalah kepada Rasul, tak percaya juga kepada ancaman Allah SWT ni, kan. Jadi ini adalah sebab dia, kan. Wala yahuddu ala ta'amin miskin, dan dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Satu, sebab dia sendiri tidak beriman kepada Allah SWT, yang diceritakan, Allah menceritakan diri dia yang maha agung, maha kuasa, Al-Aziz, Al-Ghafur, kan. Yang kedua, kan, setelah daripada itu, hidup dia di dunia ni pun tidak disusun mengikut seperti mana yang sepatutnya diperintahkan Allah SWT, kan. Lepas tu dia tidak buat ni semua benda ni, kan.
tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin, dan juga amalan-amalan lain baik lain yang menjadi natijah sepatutnya daripada keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, keyakinan daripada hari akhirat ni. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Pada hari ini tidak, kan, di sini tidak ada seorang teman pun bagi dia lagi. Hamim ni teman, kan, teman baik, teman rapat, kan. Jadi laisa lahu, kan, al-yaum, pada hari itu, hahuna, di situ, tempat itu tidak ada lagi hamim pada dia, kan. Hamim laki, hamimah perempuan, kan. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak adalah makanan bagi mereka kecuali daripada nanah dan daripada darah, kan. Sebab maksudnya daripada flutes which wounds are washed. Nanah lah tu, kan. Daripada ghislin ni daripada apa yang keluar daripada luka-luka dan juga kan, nanah dan sebagainya, kotoran-kotoran daripada badan manusia ni, kan. Itulah bahan yang akan dijadikan minuman untuk mereka, kata, kan. Ini kenapa Allah SWT tekankan masalah makanan ni, sebab, kan, mereka kan disebut enggan memberi makan kepada orang lain, kan, kepada mereka yang memerlukan di dunia, enggan membantu orang-orang yang memerlukan, kan. Jadi apa yang mereka simpan hakikatnya adalah himpunan kekotoran yang, kan, banyak, kadang-kadang tak habis makan, berbuang macam tu, kan, tanpa memikirkan. Sebab dia datangnya sifat tu bukan kerana kelalaian ataupun kesilapan tak sengaja, tapi kerana mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Tidak ada dalam hati mereka rasa tu, kan. Itu adalah yang menyebabkan akan jadinya perkara ni, kan. Jadi akhirnya Allah kata di akhirat nanti makanan yang mereka tahan daripada sampai kepada orang yang memerlukan tu akan menjadi, kan, mereka akan diganti dengan makanan yang amat menjijikkan pada manusia ni, kan. La yakuluhu illa al-khati'un, tidak ada yang memakan makanan yang akan diberi kepada mereka ni kecuali orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi Allah kata ini adalah khusus untuk, kan, setiap hukuman, bentuk hukuman yang akan sebab banyak hukuman lain yang Allah ceritakan. Setiap hukuman ni, hukuman untuk orang yang tak bagi makan orang lain ni, Allah akan bagi khusus dalam bentuk dosa yang dia lakukan ni, kan. Jadi Allah kata makanan ni khusus, kan, kecuali orang yang berdosa ni, kan. InsyaAllah kita habis kat situ dulu, kan. Sepagi kalau umur panjang kita sambung sikit lagi, kan. InsyaAllah itu adalah gambaran yang mengejutkan, yang, kan, setelah kita baca ayat-ayat yang sebelum ni daripada mula Al-Mulk ni, ini adalah penceritaan yang amat mengejutkan mereka yang mendustakan, kan. Sebelumnya Allah SWT tak cerita dengan bentuk yang macam ni lagi, kan, sampailah kita baca di dalam ayat ni, kan. InsyaAllah kita sudah yang tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.